Puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat, sebahagian nikmat kepada kita, iaitu nikmat kesihatan. Allah menggerakkan kita di dalam kebaikan, memberikan kita anugerah taufik dan hidayah. Kita dapat hadir di dalam solat berjemaah dan kemudian hadir di dalam majlis ilmu. Sambung pengajian kitab di dalam kitab Minhajul Abidin yang telah dikarang oleh Imam Al-Ghazali di dalam asas ilmu tasawuf. Kitab Minhajul Abidin iaitu petunjuk bagi ahli ibadah. Setiap manusia yang nak menuju kepada Allah, yang nak usul ilallah, sampai kepada Allah, memerlukan hidayah subhanallah ta'ala, memerlukan bimbingan dan tarbiyah, memerlukan hakikat pendakian, iaitu pendakian yang nak menuju kepada Allah subhanallah ta'ala. Muka surat 9 sampai ada kitab muka surat 9 ni aja. Surat 9 tajuk baru. Di dalam pendakian yang pertama, Imam Al-Ghazali meletakkan pendakian. Makna pendakian itu orang yang nak menuju kepada Allah. Berbagai-bagai kesusahan dan kepayahan dan berbagai-bagai nikmat, kemudahan, rintangan dan berbagai-bagai keperluan yang perlu dilalui untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ini kita telah bahaskan berkenaan dengan bab penghalang ataupun dalam bab asbab-asbab yang boleh membuatkan manusia itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hari ini dalam bab ilmu dan ma'rifat, maka ilmu itu hakikatnya adalah pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah mendatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu syariat, di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu tasawuf, maka syariat Nabi, tauhid Nabi dan tasawuf Nabi. Siapa yang nak menuju kepada Allah mesti berpegang kepada tiga perkara tersebut. Tidak boleh lari, tidak boleh jauh, tidak boleh menolak salah satu daripada sebahagian daripada hakikat syariat Nabi dan hakikat tauhid Nabi Muhammad dan tasawuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu ilmu di antara ilmu yang manfaat itu ilmu yang mendatangkan al-khauf, iaitu takut kepada Allah. Al-khauf yahmilu ila taqwa. Ilmu yang membawa takut kepada Allah akan mendatangkan hakikat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal mahabbah. Al mahabbah yahmilu ila al ma'rifatullah. Mahabbah, cinta kepada Allah itu akan membuatkan manusia itu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, pendakian pertama yang perlu didaki ialah pendakian ilmu dan ma'rifat. Ibadah tanpa ilmu tiada makna. Kata Imam Al-Ghazali, ibadah tanpa ilmu tak ada makna. Maka syarat takwa yang pertama kita dah huraikan permulaan sekali. Syarat takwa yang pertama mesti ada ilmu. Wajib manusia itu menuntut ilmu. Yang kedua, ibadah. Orang yang beribadah tidak ada ilmu seperti mana? Seperti mana debu. Awalnya arang nak dibakar ayam, tapi arang itu telah habis dan dia menjadi debu, dan debu itu diterbangkan oleh angin. Begitulah orang yang ibadah. Hakikatnya dia tidak ada ilmu, hakikatnya rosak ibadah dia, rosak kerohanian dia. Kerana roh manusia itu berhajat kepada ilmu. Sebab itu orang tak ada ilmu, hidup dia dalam keadaan batil, dalam keadaan yang tidak benar. Dia tak nampak perkara hak dan perkara batil.
Ada pula orang yang ada ilmu tapi tidak beramal. Itu pun masalah juga. Dia ada ilmu tapi dia tak beramal. Ada pun orang yang beramal tidak berilmu. Ini dua sifat yang menjadi kebinasaan, kecelakaan roh yang ada di dalam diri manusia. Maka ilmu wajib kita belajar, wajib. Tidak boleh menolak syariat Nabi, tauhid Nabi dan tasawuf Nabi. Siapa yang menolak salah satu daripadanya boleh jadi jatuh kepada kufur hakikat. Kalau dia kata tak ada syariat Nabi, ataupun dia kata tak ada tauhid Nabi, dia menolak secara hakikat, maka ditakuti boleh jadi kufur hakikat, boleh rosak akidah dia, boleh rosak akidah dia. Maka ilmu ialah permulaan kepada amal ibadah. Seseorang yang mahu melalui jalan ibadah memerlukan ilmu, kerana dia perlu melalui dengan ilmu tersebut agar dapat mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana sesuatu ibadah itu dilakukan dengan sahih. Dia juga perlu sentiasa berdamping dengan ulama yang berpengetahuan tinggi dan dengan tujuan mempelajari ilmu daripada ilmu mereka agar ibadah dapat dilakukan dengan sempurna. Maka mintalah bimbingan daripada ulama dan tuntutlah ilmu daripada mereka agar mereka menjalani jalan ibadah sesuai dengan redha Allah. Semoga Allah memberi taufik atau petunjuk menuju jalan ibadah yang diredai oleh Allah. Wa ma khalaqal jin insa illa liya'budun. Allah menjadikan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Dengan sebab itu orang yang tidak ibadah kepada Allah hakikatnya dia khianat. Dia khianat dengan Allah, khianat dengan Nabi, khianat dengan Ruh, khianat dengan ulama, khianat dengan Al-Quran. Maka setiap orang yang nak beribadah kepada Allah memerlukan ilmu, iaitu sebaik-baik ilmu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, di antara awal ilmu yang dihisap oleh Allah di dalam kubur adalah al-ilmu khasyah, ilmu yang membuatkan manusia itu takut kepada Allah. Sebelum kita mati, kita kena ada dapatkan satu ilmu, ilmu khasyah, ilmu yang membuatkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kedudukan redha itu adalah takut, al-khauf wal mahabbah, takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu orang yang jauh daripada ulama, dia tidak mahu menuntut ilmu dengan para alim ulama, dia jauh daripada tarbiyah ulama, hakikatnya ibadah dia rosak. Dia tak kenal ibadah, dia tak tahu tujuan ibadah, ibadahnya tak khusyuk, ibadahnya dalam keadaan lalai. Kerana apa? Kerana ilmu itu ada di dalam dada para alim ulama. Kerana ilmu itu ada di dalam tarbiyah ulama. Kerana ilmu itu adalah nur. Al-ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurun la yahdi ilal asi. Ila asi. Sesungguhnya cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat takwa yang pertama ilmu, yang kedua ibadah. Kita dah huraikan ada syarat takwa yang 7. Syarat takwa yang keempat apa? Pertama ilmu, yang kedua ibadah, yang ketiga ikhlas, yang keempat tazkiyah, penyucian hati. Saya nak tanya, penyucian hati dulu ke belajar dulu? Belajar dulu ke penyucian hati dulu? Belajar dulu. Tetapi sunnahtullahnya bersihkan hati dulu. Apa dalil dia? Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Siapa yang dibersihkan hatinya, maka dia akan diberikan kefahaman. Allah akan ajarkan dia ilmu, kitab, hikmah. Sebab itu orang akhir zaman dia tak faham agama. Dia faham agama dengan akal, dia tak faham agama dengan hati. Dia faham agama dengan mengambil A, mengambil B, mengambil C.
mengambil si fulan, mengambil si fulan, mengambil si fulan. Dengan sebab itu kebanyakan orang hari ini bercampur aduk agama, dia tak faham. Sebab apa? Hati yang tidak memiliki tazkiyah. Ilmu tazkiyah ni adalah ilmu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu membersihkan hati. Yang mana bila manusia itu dibersihkan hatinya, dia akan mudah faham Al-Quran. Dia akan mudah belajar Al-Quran. Dia akan mudah belajar hadis, belajar kitab, belajar ilmu syariah. Dia akan mudah faham agama. Dengan sebab itu tujuan ulama-ulama mentarbiahkan manusia, manusia ini membawa kepada jalan tazkiyah, penyucian hati, iaitu syarat takwa yang keempat. Kena bersihkan hati dia. Kena bersihkan hati dia. Nak bersih hati, dia kena belajar tasawuf, dia kena banyak berzikir, dia kena bertaubat kepada Allah, dia kena bersangka baik, dia kena ada sifat sabar, dia kena ada sifat bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan manusia, dia kena banyak bersyukur, dia kena mudah maafkan orang. Dengan sebab itu hari ini orang memahami agama dengan akal. Ramai orang memahami agama dengan akal, kecuali ulama. Ulama mengambil ilmu dengan bersanad daripada ulama, daripada gurunya kepada gurunya kepada gurunya sampai Nabi Muhammad. Tetapi bagi orang awam pada hari ini, perhatikan orang awam yang tak nak duduk majlis ilmu, yang jauh daripada ulama-ulama tasawuf yang membawa mereka kepada ilmu tazkiyah, ilmu penyucian hati. Bila hati tidak bersih, maka jiwa akan susah nak memikul agama. Dia susah. Syariat Nabi, dia susah nak faham. Tauhid Nabi, dia susah nak faham. Berbalah-balah bab sifat 20, berapa ramai orang tak faham. Bab zat Allah, berapa ramai orang awam yang tak faham. Nampak tak? Bab af'al Allah, iradatullah, perbuatan Allah, asma Allah, berapa ramai orang yang tak faham, orang awam. Ulama dah faham dah. Sebab apa? Al-ulama yakhsha, innama yakhsha min ibadihi al-ulama. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya di antara hamba Allah yang takut kepada Allah adalah ulama. Yakhsha. Bila yakhsha, ulama itu ada sifat yang takut kepada Allah. Dengan sebab itu ulama dia boleh faham agama, dia boleh bawa agama, dia boleh mentarbiahkan agama kepada manusia. Masalah sekarang bila orang awam dia tak nak tarbiahkan dirinya kepada ilmu tazkiyah tadi, dia akan susah nak faham agama. Dia susah. Sebab bila hati bersih, roh akan bersih. Bila hati bersih, kita akan mudah faham agama. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Allah sebut dalam Al-Quran, siapa yang dibersihkan hatinya, maka dia akan diajarkan ilmu daripada kitab yang hikmah. Allah sebut dalam Al-Quran. Nampak? Itu sebab orang awam hari ini berpecah belah. Banyak berpecah belah. Ada yang liberal, tolak Al-Quran, tak payah semayang. Ada yang liberal, boleh semayang, boleh semayang, boleh minum arak, boleh. Ada pula yang geng-geng yang membawa ajaran sesat. Sebab apa? Dia tidak memahami perjalanan ilmu tazkiyah yang membawa manusia itu kepada alam penyucian hati. Maka dia akan rosak. Dia akan membawa kerosakan di atas muka bumi dan membawa kerosakan kepada masyarakat. Yang kedua, ma'rifat. Ma'rifat ni adalah mengenal. Mengenal ada 5 pembahagian. Sebahagian ulama mengatakan 4, tapi saya lebih suka letak 5 sebab yang last sekali ma'rifatuz zat. Apa makna ma'rifat? Mengenal. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
Al-imani ma'rifatu qalbi. Iman itu ma'rifatu qalbi. Iman itu adalah mengenal kepada hati. Maka tempat makrifat kepada Allah adalah hati. Tempat mengagungkan Allah adalah hati manusia. Tempat tazkiyah adalah hati, bersihkan hati. Tempat mahabbah adalah di dalam hati. Tempat khauf, takut kepada Allah adalah di dalam hati. Tempat pandangan Allah adalah di dalam hati. Tempat ar-roja, pengharapan kita dengan Allah, semuanya di dalam hati. Maka sebab itu bila hati itu tidak baik, dia rosak. Dia tidak akan mungkin sampai kepada hakikat ma'rifatullah. Di zikir, walaupun di zikir dia tak rasa, solatnya tak khusyuk. Kalau orang tak solat tu, orang yang tak solat, yang tak berzikir tu lain ceritalah. Dia masalah orang yang solat, orang yang berzikir kepada Allah. Dalam solat dia tak khusyuk, dalam zikir dia tak rasa. Dia tak rasa benda-benda macam ni. Sebab apa? Hati. Dia tak kenal kepada hati dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbih. Siapa yang kenal diri dia maka akan kenal kepada Allah. Hati kalau diberi kepada dunia maka jiwa akan binasa. Hati kalau diberi kepada makhluk, roh akan binasa. Hati kalau diberi kepada perkara yang Allah tidak muliakan, maka roh dan jiwa akan binasa. Allah sebut dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa qulub. Allah sebut dalam Al-Quran, barang siapa yang mengagungkan Allah dan perkara yang Allah agungkan, agama Allah, syariat Allah, dia termasuk orang yang bertakwa, yang memiliki sifat takwa di dalam hati. Hati memerlukan azim, mengagungkan Allah dan perkara-perkara yang Allah agungkan. Kebanyakan manusia pada hari ini, dia mengagungkan Nasrani, Yahudi, dia mengagungkan artis-artis, dia mengagungkan orang-orang yang lalai, dia mengagungkan hal-hal yang tidak manfaat. Maka hati itu akan mati, hati itu akan rosak, hati itu akan tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu ma'rifat itu memerlukan tarbiyah. Tarbiyah daripada ulama, tarbiyah di dalam zikir, bersangka baik, maafkan orang, bersedekah, baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tadarruk, rasa hina diri kita, baca Al-Quran dengan hidupkan akal kita, bertafakur. Tarbiyah memerlukan tarbiyah hati. Ini orang susah nak meletakkan hatinya kepada Allah. Dia susah nak meletakkan hatinya pada Allah. Nak ingat kepada Allah bukan perkara mudah. Ingat kepada Allah pakai lisan. Pakai lisan saja ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah pakai lisan, orang Nasrani boleh buat. Ingat kepada Allah melalui lisan saja, kaum Yahudi boleh buat. Tetapi hati, wa yusabbit, hati yang tetap dengan Allah, setiap masa, setiap saat hati dia ingat kepada Allah, dia nakkan Allah, rindukan Allah, kasihkan Allah, cinta kepada Allah. Maka hati ini yang memerlukan tarbiyah. Memerlukan tarbiyah untuk sampai kepada qalbun salim, hati yang sejahtera tadi. Dia memerlukan tarbiyah untuk mendapatkan hakikat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu hari ini orang berbelah bahagi. Dia tak tahu tujuan kehidupan dia. Kalau tanya budak-budak zaman sekarang tujuan kehidupan dia apa? Habis belajar, beli kereta, beli rumah, ada duit pergi travel, ada duit pergi travel, pergi berjalan. Tujuan dia apa? Kahwin. Dia tak nampak tujuan hakikat dia.
Apa tujuan hakikat kita? Hati yang dihidupkan. Nak hidupkan hati dengan cahaya makrifat, nak hidupkan hati dengan cahaya-cahaya zikir, nak hidupkan hati dengan cahaya Al-Quran, nak hidupkan hati dengan sunnah Nabi Muhammad, nak hidupkan hati dengan taubat kepada Allah, nak hidupkan hati dengan kehambaan kepada Allah. Bila dia tak nampak benda ni, mak ayah dia lawan, mak ayah dia lawan, mak ayah dia lawan. Ramai budak-budak dia buat dosa, dia tak bagi tahu mak dia. Ramai budak-budak mak ayah dia hantar pergi universiti. Dekat universiti berkapal bercinta. Kita ada banyak isu, banyak kes bercinta bagai dah bercinta, dah bagai, dah buat hubungan yang tidak baik dan sebagainya. Maka jadilah boleh mengandungkan anak, boleh merosakkan diri, pergi kelab malam, kancing syok dan sebagainya. Maka sebab itulah perjalanan manusia ini kita kena faham dan kita kena tahu kedudukan awal manusia adalah hati, yang membawa manusia itu kepada makrifat, mengenal kepada Allah. Dia tak boleh lari. Yang pertama, ma'rifatul al-asma', kenal akan nama-nama Allah. Nama-nama Allah ni bukan hanya ada 99 ni yang termaktub di dalam Al-Quran, tapi banyak, kata ulama, banyak lebih daripada 99. Wallahu alam. Allah saja yang mengetahui nama-nama Allah berapa banyak sebenarnya. Yang kedua, al-ma'rifatu as-sifat, kenal akan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, ma'rifatu al-af'al, kenal akan sifat-sifat perbuatan Allah. Dia kena kenal Allah Ta'ala, kena kenal. Yang keempat, ma'rifatu al-iradah, ma'rifatu al-iradah, dia kena kenal akan ketetapan Allah, kehendak Allah. Ramai orang diuji, dia tak nampak Allah yang bagi ujian dekat dia, mengeluh dia salah kat orang. Itu tanda orang tak kenal Allah. Ma'rifatul al-iradah, ketetapan Allah, kehendak Allah yang Allah tetapkan. Kita diberi ujian ini dengan ketetapan Allah. Kita diberi ujian ini dengan ketetapan Allah, dengan kehendak Allah. Bila manusia itu diberikan ujian ketetapan Allah, kenapa kita nak mengeluh? Kenapa kita nak bersangka buruk kepada manusia? Sebab apa? Tak kenal kepada siapa yang memberi ujian. Dia tak nampak, dia tak nampak siapa yang memberi ujian kepadanya. Yang kelima, ma'rifatu zat. Ma'rifatu zat ni mengenal akan zat Allah Ta'ala. Tetapi ulama melarang ulama melarang manusia ini memikirkan zat Allah. Zat Allah ni tiada siapa pun yang tahu kecuali Allah. Kenapa kita tak boleh sampai kepada zat Allah? Kenapa pemikiran kita tak boleh fikir, tak boleh sampai terlalu jauh dengan zat Allah? Sebab kalau kita tahu zat Allah tu macam mana, samalah Allah tu macam patung bahala. Faham? Samalah Allah tu macam patung bahala. Tu sebab makrifat kepada Allah ni dia tak ada sempadan. Waktu kita hidup, selagi kita hidup mempunyai hayat kehidupan, makrifat itu tidak ada sempadan. Kalau kita berkahwin, kita kenal isteri kita tak? Kenal. Baik buruk dia kita kenal. Kita ada anak, kita kenal baik buruk dia. Tapi Allah ni, semakin kita kenal, semakin lagi kita boleh kenal. Sebab semakin kita sampai, semakin lagi kita boleh nak cari dia, boleh nak kenal dia. Tu beruntung manusia, apatah lagi umat Nabi Muhammad yang memiliki hati. Apa tanda orang kenal kepada Allah? Apa tanda orang kenal kepada Allah? Dalam solat dia, tuan-tuan,
ada rasa nak bertemu dengan Allah. Dalam solat dia ada rasa nak bertemu dengan Allah. Dalam zikir dia ada rasa nak bertemu dengan Allah. Dia rindu dengan Allah. Dia nak lihat wajah Allah. Yang ini yang kita nak. Tapi ramai orang tak nampak benda ni. Dia tak nampak. Sebab hati mencampurkan perkara hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampurkan keburukan dengan kebaikan. Orang yang mencampurkan keburukan dengan kebaikan, dia lihat maksiat. Dia lihat maksiat. Kata ulama, orang yang suka lihat maksiat ataupun dia lihat maksiat, solat dia tak khusyuk. Dia lihat maksiat, dia tak bertaubat kepada Allah. Dia lihat maksiat, dia tak bertaubat kepada Allah. Bila dia tak bertaubat kepada Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit dalam hati dia. Allah tambah. Tu solat dia tak khusyuk. Begitu juga orang cinta kepada dunia. Dia cinta kepada dunia, dia tak sedar dia cinta kepada dunia. Dia cintakan dunia, dia tak sedar dia cintakan dunia. Dia tak bertobat kepada Allah. Adakah cinta kepada dunia ini berdosa? Berdosa. Sebab apa berdosa? Dalam hadis Nabi sebut, hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Cinta kepada dunia ini adalah raja segala kejahatan. Allah sebut lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang ditipukan. Orang yang ditipukan, tertipu. Nampak tak? Cinta kepada dunia dosa bagi orang yang berjalan di atas tasawuf. Dosa. Dia cinta kepada dunia, dia tak sedar dia cinta kepada dunia. Dia tak bertaubat kepada Allah. Dia sembahyang, bawa dunia dalam sembahyang. Sebab apa? Dia tak nampak hati yang kenal kepada Allah Ta'ala, yang menjadikan hatinya, pemilik hatinya. Dia tak kenal tujuan hatinya. Dia tak nampak tujuan hatinya. Saya bagi satu contoh. Benda ni semua rasa ketika kita lalai. Ketika kita lalai, akan ada satu rasa dekat hati kita, iaitu sakit. Sakit. Ketika kita cinta kepada dunia, dalam hati kita ada rasa sakit, seperti kena gigit semut. Kalau orang tu suka lihat maksiat, dalam hati dia akan ada rasa sakit. Sakit tu masalah besar, tuan-tuan. Membuatkan manusia semakin terhijab dengan Allah. Fi qulubihim maradun. Allah sebut dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Dan Allah tambah penyakit dalam hati dia. Bila kita ada sakit, rasa sakit hati. Sebahagian wali-wali Allah, awliya Allah, ahli-ahli sufi, dia akan segera bertobat kepada Allah. Dia akan cepat-cepat menangis, berzikir kepada Allah. Dia akan istighfar. Tapi orang tak perasan benda ni. Dia lalai, terus lalai. Kalau yang buat konsert tu terus buat konsert daripada 8 malam sampai pukul 12 malam, buat konsert, layan konsert, lalai. Dia tak nampak penyakit hati dia, tuan-tuan. Dia tak nampak. Tu kadang Allah tegur manusia ni dengan musibah. Mak kita meninggal, ayah kita meninggal, anak kita sakit. Allah tegur kita dengan musibah. Tarji'u, kembali kepada Allah. Kembali kepada hakikat membersihkan hati. Kembali kepada hakikat tauhid, wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Jangan mensyirikkan dengan Allah walaupun sesuatu pun tak nampak. Ramai orang tak nampak. Dia bawa kereta kemalangan. Anak meninggal, suami meninggal, contoh. Miskin, ujian musibah, dia tak nampak. Ujian sakit, ujian, dia tak nampak. Dia tak nampak bahawasanya dia memiliki Allah. Dia memiliki hati yang perlu dia menjaga hatinya untuk mencari amanah. Ada orang kena kanser. Kena kanser, tuan-tuan. Penyakit kanser. Tahap 1, tahap 2. Masih lagi tengok TV, cerita Netflix. Masih lagi pergi tengok wayang.
Ada orang diberikan ujian, dia tak nampak diri di ujian. Apa ujian paling besar dalam kehidupan kita? Ujian paling besar dalam kehidupan kita adalah kesihatan. Allah beri kita kesihatan, tapi air mata kita tak ada untuk Allah. Allah bagi kita kesihatan, kita susah nak bangun tahajud. Allah bagi kita kesihatan, kita susah nak berzikir kepada Allah. Ramai manusia yang diberikan kesihatan tidak mahu duduk di dalam majlis ilmu. Ramai manusia yang diberikan kesihatan susah nak bangun tahajud, jauh daripada ulama, susah nak berzikir kepada Allah, susah nak bertaubat kepada Allah. Ini ujian paling besar, tuan-tuan. Bila dah sakit, kena stroke, tak boleh jalan, tak boleh cakap, tak boleh nak pegang apa-apa, terlantar atas tilam, baru menyesal nampak Allah. Rugi tak, tuan-tuan? Ketika hidup sihat, ketika hidup dia sihat, dia tak nampak Allah. Dia tak nampak siapa yang menciptakan dia. Waktu dia hidup, pagi petang siang malam berniaga. Bila dah kena sihir, cari ustaz. Bila dah elok daripada sihir, lalai balik, tinggalkan ustaz tu. Dia ingat ustaz tu Allah. Dia ingat ustaz-ustaz ni Tuhan. Bila kena sihir, ingat Allah. Bila tak kena sihir, dah elok, dah sembuh, oh start balik berniaga, mulalah tinggalkan solat, kurang berzikir. Masa kena sihir, ya bangun tahajud. Ni manusia. Manusia ni, ini dia manusia. Bila hati dia terhijab, Allah akan sentuh dia dengan ujian. Sebab apa? Sebab Allah nak hati itu kembali mengenal kepada Sang Pencipta dia, cinta kepada Allah, mentauhidkan Allah, kenal kepada Allah. Itu dia orang, itu yang Allah nak. Tapi manusia tak nampak. Kebanyakan manusia dia tak nampak jalan membersihkan hati, jalan berzikir kepada Allah. Kita yang duduk dalam masjid ni, alhamdulillah Allah pilih. Yang duduk kat kedai mamak bainal maghrib wa isyak, daripada pukul 12 malam sampai pukul 3-4 pagi duduk kedai mamak, waktu futuhat, waktu anugerah Allah Ta'ala. Budak-budak muda lepak main game, lepak dataran, duduk kat dataran, duduk kat Bukit Bintang. Tuan-tuan, lepak dekat kedai-kedai yang pergi dekat Bukit Bintang, duduk kat tepi-tepi jalan tu Bukit Bintang tu, tuan-tuan. Hakikat dia tak nampak. Dia tak nampak jalan menuju kepada Allah Subhanallah Ta'ala. Maka makrifat itu tanpa sempadan. Orang yang bertambah kenal kepada Allah, dia akan lagi boleh kenal kepada Allah. Bila dia dah cinta kepada Allah, cinta tu luas. Dia boleh tambahkan cintanya kepada Allah. Bila dia dah kasih kepada Allah, kasih Allah tu luas. Bila dia dah dia dah nampak mukasyafah ataupun musyahadah, penyaksian hatinya dengan Allah. Dia dah nampak penyaksian hatinya dengan Allah. Dia tak nampak dah dunia. Dia tak nampak dah dunia. Inilah rukun ihsan. Anta abudallahi ka'annakan tarah. Beribadah seolah-olah melihat Allah. Dalam solat menangis takut kepada Allah. Dalam solat menangis cinta kepada Allah. Rukun ihsan. Dia beribadah seolah-olah melihat Allah. Datang mana seolah-olah melihat Allah, dia banyak berzikir, bangun tahajud, ikut sunnah Nabi, bertobat kepada Allah, belajar tasawuf, dia dekatkan diri dengan ulama, dia akan sampai. Dia akan sampai kepada Allah. Dia akan sampai kepada Allah. Zikir-zikir ni, tuan-tuan, untuk sampai kepada makrifat memang kena banyak berzikir, tuan-tuan. Tetapi bila kita nak berzikir kepada Allah, kita kena lihat hijab kita dulu. Kita kena tengok apa yang terhijab pada hati kita. Kalau ada dunia, kena keluarkan, baru betul-betul dia dapat. Kalau ada riak, sombong, takabur, bakhil, hasad, dengki, dia kena keluarkan dulu. Kena keluarkan dulu. Macam mana nak keluarkan? Istighfar, menangis, zikir, menangis, muhasabah diri kita, hina diri kita,
sentiasa pandang diri kita, barulah dia zikir, dia rasa. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia sebut nama Allah, hati dia rasa, zauq, hati dia fana kepada Allah, hati dia musyahadah, penyaksian dengan Allah sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Dia kena keluarkan penyakit hati terhijab, dia kena keluar. Nak keluarkan benda ni, kalau saya boleh berbisik sekarang ni, saya akan berbisik. Tolong dengar isyarat guru, kena dengar isyarat ulama. Ya tuan-tuan, ulama kalau bercakap atas izin Allah, atas izin Allah dia bercakap. Kita kalau ada Nabi pada hari ini, waktu ini, saat ini, Nabi bercakap, kita tak mau dengar, masalah tak hati kita? Masalah. Begitu juga dengan ulama. Bila ulama bagi nasihat, ulama cakap, kita tak mau dengar. Nak keluarkan dunia macam mana, tak mau dengar. Nak keluarkan riak macam mana, kau tak mau dengar. Ujub, sombong, bakhil, tamak, asad, dengki, macam mana nak keluar? Macam mana nak keluarkan kalau kita tak mau dengar nasihat? Begitu juga dengan saya. Saya ada guru saya, saya selalu rujukkan guru-guru saya. Kalau guru saya bercakap, kita dengar, usaha untuk taat. Kalau dia suruh bangun tahajud, kena dengar, kena ikut. Selagi mana guru itu tidak membawa kita kepada syirik, ikut. Selagi mana guru itu tidak membawa kita cinta kepada dunia, ikut. Selagi mana guru mursyid itu tidak membawa kita kepada perbalahan, tidak membawa kita pada kekufuran, silakan ikut. Itulah tarbiyah ulama. Itulah tarbiyah ulama. Bagaimana Nabi Muhammad diajarkan oleh Jibril alaihi wasallam dengan penuh adab. Begitu juga dengan orang awam, dia nakkan tazkiyah, dia nak keluarkan dunia dalam hati dia, dia nak keluarkan riak, penyakit mazmumah dalam hati dia. Dia kena dekat dengan guru, dia kena belajar, dia kena ikut cakap guru dia. Bukan kita dengar saja tuan-tuan. Kata Tuan Guru Abdul Rahman di Melaka, kebanyakan manusia yang masuk ke dalam neraka adalah ahli akidah. Ahli akidah tau, dia ada akidah yang kita pegang. Sebab apa dia masuk neraka? Sebab kebanyakannya mungkin dia mati tak sempat bertobat kepada Allah. Yang itu kita tak mau. Yang kita nak apa? Musyahadah wal mukasyafah, penyaksian waktu kita hidup. Maksudnya apa? Setiap kali kita berzikir, kita rasa dengan Allah. Rasa sampai nikmat. Semakin takwa, semakin takut, semakin cinta, semakin kasih. Maka inilah jalan tasawuf yang hakiki, membawa manusia kepada tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ramai orang tak buat pada ini, ramai. Tasawuf ni susah tuan-tuan. Susah. Sebab apa susah? Sebab hari ini orang datang kepada ulama berbagai-bagai penyakit. Kalau orang pergi jumpa doktor, dia ada sakit jantung, itu sakit jantung. Tapi orang yang ada masalah hati ni, azan. Silakan. Allah
أشهد أن InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Kebanyakan manusia yang datang pada hari ini, dia kena tahu penyakit dia. Penyakit dia, apa penyakit yang ada di dalam hati dia. Dia nakkan tarbiyah daripada ulama'. Untuk sampai kepada hakikat kehambaan, dia kena tahu penyakit dia. Bukan sekadar datang majlis ilmu dengar, bukan sekadar catit. Dia kena tahu penyakit dia. Kalau dia ahli maksiat, dia kena tahu jalan untuk keluar daripada maksiat. Kalau dia cinta kepada dunia, dia kena tahu macam mana nak keluarkan dunia dalam hati dia. Kena mengambil tarbiyah daripada ulama' tersebut. Dengan sebab itu, kita ini ada penyakit. Siapa yang mengaku dia tidak riak, kata ulama' apa? Dia riak. Siapa yang mengaku dia tak ujub, dia ujub. Siapa yang mengaku kata dia tak sombong, dia sombong. Itu sebab di dalam perjalanan tasawuf ni apa? Bila kita makin belajar, kita akan rasa makin hina, makin kurang, makin tak cukup. Makin kurang, makin hina, makin tak cukup, makin jauh. Tu sifat orang ahli tasawuf. Tapi kalau dia kata aku tak riak, kata ulama' apa? Ini orang yang riak. Aku tak sombong, tapi hakikatnya dia sombong. Itu hakikatnya. Kita tidak boleh menterjemahkan sifat mazmumah itu dengan perbuatan semata-mata. Kerana kita boleh menipu apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita
oh aku tak cinta kepada dunia. Cuba keluar daripada surau tengok, keluar daripada masjid tengok, kat rumah kita buat tengok macam mana. Dengan sebab itu, nak mendapatkan tarbiyah, dia kena tahu penyakit-penyakit yang ada dalam hati dia. Dia kena tahu kaedah-kaedah zikir dia. Dia kena faham makna ikhlas. Ikhlas ni tuan-tuan, sangatlah halus. Ikhlas ni benda yang kita tak nampak, perkara yang kita tak nampak. Tapi dia ada beberapa perkara. Siapa yang dalam amal ibadah dia ada cinta, rindu kepada Allah, kalau dia selawat, dia rindu kepada Nabi, menangis dan sebagainya. Dalam solat dia ingin bertemu kepada Allah, rindu kepada Allah. Inilah ikhlas. Yang kedua, siapa dalam ibadah dia ada rasa takut kepada Allah, dalam zikirnya, dalam solatnya dia menangis, itulah ikhlas. Yang ketiga, siapa yang dalam ibadahnya dia ada rasa syukur, dalam solatnya, dalam zikirnya, itulah ikhlas. Dia menangis, syukur kepada Allah, dia menangis dan sebagainya. Yang keempat, siapa yang dalam ibadah dia ada rasa takut dengan azab Allah, dia menangis takut dengan azab Allah, itulah ikhlas. Ikhlas ini membawa manusia kepada hakikat takwa. Orang semakin ikhlas, dia akan semakin tawaduk. Orang yang semakin ikhlas dalam ibadah, hati dia akan bertambah kurang cinta kepada dunia. Orang yang bertambah ikhlas, hati dia akan bertambah takut kepada Allah, kenal kepada Allah, cinta kepada Allah. Buktinya, lihat para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktinya ibadah Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika Sayyidina Osman baca Al-Quran, ketika Sayyidina Ali beribadah kepada Allah, adakah sama seperti ibadah kita? Sebab itu tasawuf ini membawa kita kepada jalan sahabat, tarbiyah sahabat. Dia membawa manusia itu kepada kehambaan, Dia semakin takut kepada Allah, semakin kenal Allah, semakin tawaduk, semakin sabar, semakin makrifat, semakin cinta kepada Allah. Inilah tasawuf. Dia makin kurang. Tanda orang itu tidak mengenal dirinya munafik ke tidak munafik, dalam hati dia kata apa? Aku ni masih munafik lagi ni. Dia ada sifat tu baguslah. Aku ni masih munafik lagi. Tapi kalau dia mengaku aku ni bukan munafik, ini belum lagi. Aku ni masih belum lalai lagi ni. Tapi kalau dalam hati dia cakap, aku ni banyak lalai, aku banyak lalai, banyak kurang, dia cari Allah. Dia cari, tak apa. Tapi kalau aku ni belum lalai lagi, aku dah dekat dengan Allah, aku dah layak masuk syurga. Ini sifat-sifat orang yang ujub. Perkara yang membatalkan makrifat ini banyak. Semua dosa-dosa besar adalah perkara yang membatalkan makrifat. Orang yang tinggal solat, terbatal makrifatnya kepada Allah. Itu sebab orang tak solat, hati dia tak tenang. Derhaka kepada mak ayah, terbatal makrifat. Bukan batal Islam, dengar baik-baik. Bukan terbatal Islam, bukan terbatal iman, tetapi terbatal makrifat. Maksudnya hati untuk kenal kepada Allah dia takkan dapat selagi mana dia tidak bertaubat. Cinta kepada dunia pun terbatalnya makrifat. Lalai berlebihan pun terbatalnya maksiat, terbatalnya makrifat. Makan benda haram, terbatalnya makrifat. Itu sebab orang makan benda haram, dia makan benda haram, benda riba, benda syubha, dia makan. Solat dia takkan khusyuk, dia takkan rasa sedap dalam ibadah dia. Orang yang cinta kepada dunia, dia tidak akan rasa kelazatan di dalam ibadahnya. Sebab apa? Makrifatnya terbatal. Dia kena taubat kepada Allah, banyakkan istighfar, berzikir kepada Allah. Dia kena faham.
Dia kena tahu tu. Dia kena banyakkan selawat, dekat dengan ulama, cari guru, cari pembimbing, baru dia faham. Dia buka, Allah bukakan jalan baginya ma'rifatullah. Tapi kalau dibiarkan, ni masalah besar, tuan. Macam saya cakap tadilah, hati dia sakit, dia biarkan sakit. Hati dia sakit, dia biarkan sakit, sehingga dia tak nampak lagi keburukan pada diri dia. Dia tak nampak, sehingga dia tak nampak kelalaian dia. Orang bila ada hati sakit, dibiarkan sakit, maka sifat sombong akan makin kuat datang, makin kuat lahir dalam diri dia. Tu dia sombong. Ada satu artis daripada Indonesia datang Malaysia. Siapa nama dia? Nak cakap pun lupa nama dia, tapi saya geram juga dengan dia. Bila ustaz-ustaz tegur dia, dia boleh basuh pula ustaz-ustaz. Baby Shima. Baby Shima. Shima baby ke Baby Shima? Bila ustaz-ustaz tegur dia, dia tegur balik ustaz. Pasal isu Da'i Said. Dia kata kenapa ustaz-ustaz ni asatizah ni tak tegur, tak nasihat Da'i Said. Da'i Said dia buat perbuatan tersebut, kita nampak ke? Tak nampak. Kita tak nampak dia jatuhkan hukum atas hukum dunia, bukan hukum akhirat. Dia kena faham tu. Berbanding dengan dia, Baby Shima berjoget dekat pentas dengan buka aurat, nampak? Dia berjoget sana sini, maksiat yang jelas. Bila maksiat yang jelas, hak bagi asatizah untuk tegur, kena tegur. Kita contoh, ada orang dalam bilik dia buat maksiat, kita nampak tak dia buat maksiat? Tak nampak, tuan-tuan. Kita tak boleh hukum, kita tak boleh hina dia, kita tak boleh nak tegur dia, tak boleh, sebab kita tak nampak perbuatan dia. Berbanding orang yang buat maksiat secara terang-terangan, itu kita kena tegur. Konsert atas pentas berjoget dengan berpakaian-pakaian yang tidak apa, dia tegur balik ustaz. Sombong ke tak sombong? Sombong. Sebab apa datang sombong? Sebab fi qulubihim maradun, hati dia berpenyakit, Allah tambah lagi penyakit. Tu dia masalah. Dalam hati kita ada semua rasa benda ni, penyakit. Jangan biarkan penyakit tu ada. Kalau rasa, cepat-cepat istighfar, menangis, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku bertaubat, mungkin aku lalai, mungkin aku cinta kepada dunia. Bila kita biarkan penyakit itu bertambah, dia macam kena gigit semut dekat hati ni. Dia macam kena gigit semut. Kalau kita lalai, kalau kita lambat solat, kalau kita cinta kepada dunia, dia ada rasa sakit kat sini. Bila ada sifat sakit itu kita biarkan, lihatlah masalah yang terbesar apa? Akan datang lintasan-lintasan yang membawa kita semakin sombong. Mentang-mentang ustaz naik kereta kancil, dia naik kereta BMW, dia pandang ustaz macam ni. Sombong lah tu, merendahkan orang. Dia merendahkan orang. Sifat sombong ni ada dua: merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Dengan sebab itu berhati-hati, tuan-tuan. Bila hati kita sakit, banyakkan zikir. Jangan biarkan hati sakit. Al-mahjub la ya'lamun. Hati yang terhijab, dia takkan tahu, tuan-tuan. Dia takkan kenal kepada Allah. Hati yang terhijab, solatnya takkan khusyuk. Hati yang terhijab, zikirnya takkan rasa. Cari guru. Pagi petang, berapa banyak gaji kita yang dapat? Pangkat apa yang kita miliki, harta apa yang kita miliki, sampai tak nak cari guru bersihkan hati? Sampai kita tak mau cari mursyid membersihkan hati kita? Kita tak mau cari guru membersihkan kerohanian kita? Tak faham makna riak, tak faham makna ujub, tak faham makna sombong. Macam mana nak keluarkan penyakit mazmumah? Manusia hari ini dia tak faham. Buktinya apa? Penyakit hati yang ada pada umat Nabi Muhammad berpecah belah. Islam hina Islam, Islam kutuk Islam, Islam bunuh Islam,
Islam caci Islam. Sebab apa? Wala yuzakkihim, hati yang tidak dibersihkan, hati yang tidak mendapatkan kerohanian, hati yang tidak mendapatkan hakikat zikir kepada Allah, hati yang lalai, hati yang cinta kepada dunia, ibadah dia rosak. Ibadah rosak. Ibadah rosak. Fawailul lil musallin. Allah tegur tuan-tuan, celakalah orang yang solat. Celaka ni bahasa apa? Kalau orang Melayu, bahasa kasar tak? Bahasa kasar tuan-tuan. Kalau dekat Melaka tu orang panggil lahanat, kita boleh terima lagi. Tapi Allah tegur kita tuan-tuan, celakalah orang yang solat. Faham makna celaka orang yang solat? Di dalam neraka Allah telah sediakan bagi orang yang solat. Dia solat tapi dia lalai. Dalam solat dia ingat dunia, dalam solat dia ingat makhluk, dalam keadaan dia tak kenal kepada Allah. Maka orang yang nakkan redha Allah, dia mesti sempurnakan tarbiyah solat dia. Dia faham makna khusyuk dalam ibadah, pertama. Yang kedua, dia mesti faham makna tarbiyah zikir. Dia faham kaedah zikir, macam mana nak hidupkan hati dia, macam mana nak sampai kepada mahabbah, takut kepada Allah. Dia mesti tahu perkara dua ni sebut. Itu sebab ilmu yang membawa manusia itu kepada Allah, redha Allah, al-khauf yahmilu ila taqwa. Takut kepada Allah, ilmu yang membuatkan hati takut kepada Allah akan membuatkan manusia itu takwa kepada Allah. Dan ilmu yang membawa manusia itu kepada mahabbah yang membawa manusia itu kepada ma'rifatullah, ilmu yang membawa manusia itu kepada cinta kepada Allah, dia akan kenal kepada Allah. Maka inilah tujuan kita tuan-tuan, hidup di atas dunia. Jangan kita mati sebelum dua ni tadi, takut kepada Allah, yang kedua cinta kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia akan cinta kepada Allah. Wallahu a'lam. Semoga Allah mempermudahkan urusan kita. Allahumma jama'na fi yaumil qiyamah ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minasyuhada minal anbiya fi jannatin na'im. Allahumma arzuqna husnul khatimah warzuqna husnul ma'rifah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.